kuliah subuh ini berkenaan dengan kitab 40 hadis Nawawi. Kita masih lagi membaca berkenaan dengan mukadimah kepada kitab inilah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وأتم علينا النعمة بأعظم منهاج شرع منهاج الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba di atas segala limpahan kurnianya, anugerahnya kepada kita, nikmat Islam dan juga iman, diberikan kita bernafas, bernyawa, jadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan nikmat itulah kita mengharapkan pengampunan dan juga rahmatnya. Jadi insya-Allah kuliah subuh ini berkenaan dengan kitab 40 hadis Nawawi. Kita masih lagi membaca berkenaan dengan mukadimah kepada kitab inilah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيحي Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian aku akan memastikan bahawa 40 hadis ini merupakan hadis-hadis yang sahih, dan kebanyakannya ada di dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Wa adhkuruha mahdhufatal asanid liyashula hifdhuha wa ya'ummu lintifa'u biha insyaallah ta'ala. Dan aku akan menyebutkan tanpa sanad yang lengkap agar ia mudah dihafal dan manfaatnya akan lebih umum dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada sesi yang lepas, kuliah yang lepas, kita sebut tentang apa itu hadis sahih dan juga peringkat-peringkat hadis sahih itu. Kita ulang semula sebab hadis sahih dan juga hadis hasan. Sebab ada dua perkara yang perlu dijelaskan juga. Hadis sahih, sebab Imam An-Nawawi melazimikan dengan meletakkan hadis itu, hadis dalam kitab 40 hadis ni adalah daripada hadis-hadis yang sahih. Tapi kita akan dapati hadis yang makbul yang lain, dipanggil hadis hasan. Dan hadis yang makbul itu, makbul maksudnya hadis yang diterima. Makbul maksudnya terimalah. Hadis yang diterima itu ada dua. Secara umumnya besarnya ada dua nama, dua bentuk, dua peringkat. Yang pertama sahih, yang kedua hasan. Dan para ulama ada membahagikan kepada empat. Ada yang membahagikan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wafat pada tahun 852 Hijrah. Membahagikan kepada empat, itu sahihun li dzatihi, sahihun li ghairihi, hasanun li dzatihi, hasanun li ghairihi. Dia jadi empat. Jadi apabila kita telah sentuh tentang hadis sahih adalah hadis telah sebut pada sesi yang lalu,
kuliah yang lalu. Wal hadisul musnad, kata Ibnu Salah rahimahullah, 546 Hijrah. Ibnu Salah merupakan ulama hadis. Dia ada fatwa Ibnu Salah dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Salah ini ulama hadis ini telah mengajar ilmu hadis, dan buku tentang ilmu hadis dia tu adalah rujukan utama dalam ilmu hadis, dalam mustalah ilmu hadis. Rujukan utama. Orang yang belajar selepas dia, ulama-ulama selepas dia, akan mengikut apa yang ada dalam kitab beliau itu. Itu kitab Muqaddimah Ibnu Salah, dinamakan begitu. Dia sebut tentang hadis sahih. Hadis sahih itu adalah wal hadisul musnad alladhi yattasilu sanaduhu bi naqli adlin dhabitin anil adli dhabiti ila muntaha wala min ghairi syadzin wala mu'allal. Hadis sahih itu adalah hadis yang bersambung, yattasilu sanadu, bersambung jalurnya. Bi naqli adlin, dengan diriwayatkan oleh orang yang adil. Sifat kedua. Pertama, jalur dia bersambung. Sifat kedua, perawi itu adalah orang yang adil. Binaqli adlin dhabit. Yang sifat kedua bagi perawi itu adalah dhabit, teliti. An mislihi, ataupun daripada orang yang sepertinya, ataupun adil adli dhabit, seperti daripada orang yang sepertinya, itu orang yang adil dan yang teliti juga. Dia tidak boleh lain daripada itu. Itu sifat perawi itu, mesti sifat dia dua perkara, adil dan juga teliti. Binaqli adli anil adli an mislihi min ghairi syadzin wala mu'allal, tanpa ada hadis itu, secara umum hadis itu hadis yang diriwayatkan oleh orang macam ni. Syadz, bukannya hadis itu syadz, bukan hadisnya mu'allal. Kita terangkan tentang maksud semua sekali lah. 5 syarat dalam hadis sahih itu. Hadis yang syadz itu, adil kita sebut dah, tentang putus-putusnya jalur kita dah sebut. Kita dah sebut tentang teliti, kita dah sebut hafalan itu, telitinya hafalan dan juga penulisannya. Dan juga syadz itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang macam ni, yang adil dan teliti ini. Dia panggil orang yang adil dan teliti, dia panggil thiqah, orang yang dipercayai. Maksud percaya, kita percaya dia sebagai perawi hadis. Itu maksud thiqah. Orang yang thiqah ini, syadz ni adalah hadis yang dia thiqah, tapi hadis dia berlawanan dengan orang yang lebih thiqah daripada dia. Sama ada dari sudut individu, atau seorang. Maksud dia ni thiqah dah, tapi ada orang yang lebih thiqah daripada dia, orang yang lebih dipercayai daripada dia, tapi hadis dia bertentangan dengan hadis tersebut. Maka hadis dia ni tidak dikatakan sebagai sahih. Ataupun dia lewat satu hadis, ramai para ulama hadis meriwayatkan hadis berbeza dengan hadis dia, maka dia pun ditolak hadis dia. Atau hadis dia syadz. Hadis syadz ini adalah hadis dhaif. Kemudian mu'allal. Mu'allal ni adalah hadis yang ada penyakit yang sangat halus, diketahui oleh ahli pakar hadis saja. Seperti para ulama memberi contoh, seperti tukang emas mengetahui itu adalah emas, tukang belian mengetahui itulah belian yang asli. Orang yang tak belajar tentang emas, tentang belian, dia tak kenal, tapi dia boleh kenal tanpa menyebutkan apakah sebab-sebabnya. Begitulah ahli hadis ini, apabila dia kenal hadis itu, walaupun dia tengok orang tu adalah perawi je thiqah, orang yang adil, orang dia percaya, tapi dia boleh tahu ni hadis ni bukan sebenarnya, dia kata ada benda, dia kata macam tu. Dia panggil hadis tu mu'allal. Dan tidak ada hadis tu mu'allal. Hadis mu'allal ada hadis yang adalah hadis yang dhaif, dan dia perlu kepada kajian yang mendalam dalam bidang hadis. Dia memerlukan kepada hafalan beratus ribu hadis, baru dia boleh kenal hadis itu adalah sahih ke tak sahih. Jadi dia bukanlah satu perkara yang mudah dalam kita nak mengatakan hadis itu sahih ke dhaif ke, bukan perkara yang mudah. Bukan kita tengok orang tu, oh ni dia ni sahih, tak. Dia kena tengok betul-betul macam mana. Jadi itu hadis sahih. Dan kita sebut tentang peringkat-peringkat hadis sahih dan sebagainya. Tetapi ada satu hadis yang diterima juga, dipanggil hadis hasan. Imam As-Sayuti rahimahullah dalam Alfiyah beliau, dalam syair tentang ilmu mustalah hadis, wal murtada fi haddihi mattasala binaqli adli qalla dhabtuhu wala syadha wala ullila wal yurattabi maratiba wal ihtijaj yajtabi al fuqaha wa jullu ahli al ilmi yarqa ila al husn alladhi qad usima.
al-murtada fi haddihi, tentang hadis hasan. Yang disukai dengan tajuk itu, dengan definisinya. Al-murtada fi haddihi mattasala. Apa hadis itu? Adalah hadis yang bersambung. Hadis hasan. Hadis itu hasan. Hadis hasan. Nama hadis itu, mustalah hadis itu hasan. Hadis yang terima. Al-murtada fi haddihi mattasala. Hadis yang bersambung jalurnya. Binakli antin qalla tabtuhu wala. Dengan diriwayatkan oleh seorang yang adil. Qalla dhabtuhu, orang yang kurang telitinya. Dia tidak seperti hadis sahih yang sempurna yang sempurna ketelitiannya. Qalla dhabtuhu wala syadza wala ulila. Bukan ada yang syaz, bukan hadis itu adalah hadis yang muallal. Jadi pada hadis hasan ini dia kurang sikit je tentang ketelitian dalam hafalan dan juga penulisan hadis dia. Dia terima hadis itu, bagaimana dia hafal dan bagaimana dia menulis balik. Dia kurang kat situ, ketelitian tu kurang sikit. Jadi hadis itu dipanggil hadis hasan. Dan hadis hasan ni seperti mana kata Ibnu Hajar Asqalani, hadis yang dipanggil khaffad dhabt. Fa in khaffad dhabtu fal hasanu li dhati. Dia sebut gitu. Jika dia kurang ketelitiannya dalam hadis itu, perawi itu teliti dia kurang sikit, maka dia panggil sebagai fal hasanu li dhati. Maka hadis itu dia panggil hasanun li dhati. Kemudian dia kata hadis yang hasan li dhati, apabila kita faham daripada maksud dia, sebab dia adalah satu matan yang pendek, ringkas tapi padat, kita boleh faham. Apabila dia kata hasanun li dhati, maksudnya ada hasanun li ghairihi. Dan kita faham juga daripada maksud itu, bukan hasan li dhatihi sahaja, bahkan dia ada sahihun li dhatihi, sahihun li ghairihi. Dia macam tu. Dia tak perlu kita nak jelas panjang-panjang kan. Sebab apa? Itu adalah matan yang patut kita kena faham macam tu. Maka sahihun, hadis hasan ini adalah hadis yang kurang daripada sahih. Apabila dia kurang. Tetapi jika dia idza atadat, jika dia ada dikumpulkan hadis-hadis yang lain, ada perawi ni macam ni lewat, dia hadis hasan, ada ni hasan juga, perawi ni perawi hadis hasan, orang ni perawi hadis hasan. Apabila dia kumpulkan semua tu, banyaknya perawi itu, maka terangkatlah hadis itu daripada hadis hasan kepada sahihun li ghairi. Tidak lagi menjadi hadis hasan. Dia sebab ramai. Ya, ramai takkanlah semua salah. Ya, ramai aja mengangkatkan dia darjat daripada hasanul li dhati kepada hasan sahihun li ghairi. Sahih disebabkan yang lain. Li ghairi maksudnya disebabkan yang lain. Maka terangkatlah hadis hasan itu. Jadi menjadi hadis sahihun li ghairi. Sahihun li dhatihi, hadis yang sahih disebabkan diri dia sendiri, yang kita definisikan tadi pada awal tadi. Adapun sahih hasanun li dhatihi, apa yang kita definisi yang terakhir ini, yang kurang telitinya. Jika hadis itu dhaif, jika hadis itu dhaif, dia ada jalur-jalur yang berbagai-bagai, ada jalurnya dhaif, semua dhaif. Yang dhaif dia tidaklah terlalu berat. Maka hadis itu jika dia banyak jalur-jalurnya itu, perawi-perawinya ramai, maka terangkat daripada dhaif itu menjadi hadis itu hasanun li ghairih. Hadis itu hasan disebabkan yang lain. Sebab apa? Dia banyak. Walaupun dia dhaif, takkanlah semua tu dhaif, semua tu tak betul belaka, kan? Sudah pasti dia betul lah. Sebab dia sama. Kan? Bila sama. Betul lah dia. Takkanlah orang yang orang yang menghafal hadis itu semuanya selalu salah. Sudah pasti dia ada betul. Dan betulnya itu disebabkan sama dengan orang lain. Bukti dia disebabkan orang lain sama dengan dia. Maka hadis itu terangkat daripada dhaif kepada hasanun li ghairi. Maka itulah pembahagian kepada hadis yang diterima. Ada 4 jenis. Itu sahihun li dhatihi, sahihun li ghairi, hasanun li dhatihi, hasanun li ghairi. Itulah hadis yang diterima. Bukan sahih saja. Kena faham juga. Tapi apabila ulama menyebut tentang sahih, maksudnya hasan tu sahih jugalah. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dia kata sahih. Tapi banyak juga hadis hasan dalam 40 hadis ni. Hasan pun hadis yang diterima, bukanlah hadis tu maksudnya tak boleh pakai. Sahih makbul diterima. Itulah definisi yang disebutkan oleh para ulama. Jadi itu berkaitan dengan hadisun hasan. Kemudian disebut sini wa adzkuruha mahdhufatal asanid. Dan aku menyebutkan tanpa sanad yang lengkap.
Sanad itu adalah jalur. Wastanadul ikhbaru an tariqi matnin kal isnad lada fariqi. Sanad itu adalah jalan untuk kepada teks syarak itu, teks hadis itu sendiri. Wastanadul ikhbar, iaitu jalur itu, sanad itu adalah pemberitahuan tentang untuk sampai kepada teks hadis itu. Wal ikhbaru an tariqin, itu jalan dia tu. Jalan untuk sampai kepada pengkhabaran hadis itu sendiri. Hadis itu pengkhabaran lah, apa yang kita dengar, itu dia, jalur itu sendiri. Seperti juga dipanggil sebagai al-isnad. Kal isnad dia kata. Wastanadul ikhbaru an tariqi kal isnad. Isnad tu maksudnya sanad lah, sama juga. Maksudnya jalur itu sendiri. Tapi dia sanad maksudnya adalah jalur. Ataupun sini adalah plural dia, al-asanid. Sanadun, isnad, maka dia panggil al-asanid. Itu jalur-jalur. Maka disebut di sini kata apa? Dan aku menyebutnya tanpa sanad. Mahzufatul asanid bukan diterjemahkan pada tanpa sanad, maksudnya dibuang jalur itu. Fulan daripada fulan dia buang. Itu maksudnya. Imam Nawawi rahimahullah dia letak dalam kitab ini, dia buang jalur itu. Kan? Seperti mana hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari, daripada Al-Humaidi, daripada Tok Gurunya, daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi, daripada Al-Qamah bin Waqqas, daripada Umar bin Khattab, daripada Nabi SAW. Itu jalur. Daripada orang ni, daripada orang Tok Guru, sampai ke pada Rasulullah. Itu jalur. Tapi apabila saya sebut qala Rasulullah SAW, maksud saya buang semua jalur itu. Itu jalan untuk sampai kepada hadis tersebut, saya buang. Itu mahzufatul asanid. Maksudnya dibuang dia punya jalur itu. Untuk apa tujuan dia kata apa? Liyashula hifdhuha, supaya agar ia mudah dihafal dan manfaat akan lebih umum. Maksud manfaat kita nak dapatkan hadis itu. Tentang jalur-jalur ini kita berikan kepada pakar-pakar ahli hadis yang menceritakan tentang jalur ini. Adakah apabila dia tahu jalur itu, dia tahu orang-orang itu, dia tahu hadis itu sahih ke tak sahih. Itu bidang dia. Kita ni nak ambil apa isi dia, bukan kita nak ambil perawi itu. Perawi itu biar serahkan kepada ahli hadis yang mengkaji tentang perawi-perawi itu. Dia panggil ilmu rijal. Ilmu rijal ini cerita tentang biografi tentang ahli hadis itu sendiri. Maka biarkan pada mereka. Jadi kita nak, yang penting adalah isi dia. Kita nak isi tu. Sebab kita sekarang nak cerita apa, kita nak ambil faedah daripada isi itu dah. Sebab kita sebut, Imam Nawawi telah sebut bahawa kita akan menceritakan tentang hadis-hadis sahih saja. Kebanyakan hadis sahih. Macam tu. Bila hadis sahih tu tak perlu lagi lah kita nak mengkaji lagi dah. Dia dah beritahu dah hadis sahih. Kan? Tak perlulah kita nak cari siapakah perawi dia. Tak perlu, sebab dia sahih. Dia boleh diterima dah. Dah dia terima, kita biar. Kita serahkan kepada dia lah yang mengatakan hadis itu sahih. Kita tak perlu dah. Apa yang penting adalah kita memanfaatkan hadis itu, apa yang terdapat isi kandungan daripada hadis itu. Itu yang dimaksudkan. Moga dia kata agar dia mudah dihafal dan manfaat akan lebih umum dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah dia kata. Thumma utbi'uha bibadin fi dhabti hafiyi al-fadhiha. Kemudian aku akan meletakkan selepas satu bab bagi membariskan lafaz-lafaznya yang sedikit rumit. Ini adalah satu ilmu yang lain. Itu bagaimana nak membariskan hadis-hadis tersebut. Ilmu lain. Sebab ilmu hadis terlalu banyak. Tanya ilmu rijal, iaitu ilmu tentang perawi. Ilmu nasah mansukh, ilmu gharibul hadis. Nasah mansuknya hadis itu nasah ternasah, terbuang, ataupun hadis itu masih diterima lagi. Nasah dan mansukh. Dan juga hadis yang gharibul hadis, hadis yang pelik-pelik, perkataan-perkataan pelik. Perkataan tu orang Arab pun tak faham. Nak lagi zaman sekarang ni bercampur aduk dah orang Arab dengan orang yang bukan Arab. Jadi bahasa Arab tu jadi satu unik pula. Jadi menyebabkan orang tak faham hadis tersebut. Maka dia panggil ilmu gharibil hadis, memahami tentang perkataan-perkataan pelik, unik-unik dalam hadis. Dan seterusnya termasuklah yang disebut sini tentang mengenai bagaimana nak membariskan hadis tersebut. Sebab apa, membariskan hadis ini satu perkara juga. Salah si baris, salah makna dia. Kan? Jadi perlu pada ilmu itu. Dan banyak. Dan kita kena tahu bahawa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama bahasa Arab itu sendiri. Dia tu ulama bahasa. Oleh itu apabila dia syarah hadis sebut pasal hadis, dia akan sebut tentang bahasa Arab itu. Oleh itu dia akan meletakkan baris-barisnya. Tak semualah, yang penting-penting saja yang dia kata yang mungkin payah orang nak bariskan dia, maka dibariskan hadis tersebut. Berbariskan perkataan tersebut. Sebab apa? Kadang tu berbeza.
Kan? Kalau dalam bahasa Arab contohnya hasiba yahsabu. Hasaba yahsabu. Kan? Dia perkataan itu dia berubah-ubah perkataan mengikut keadaan apa yang dimaksudkan. Bahkan dia bukan hanya baris saja. Bahkan huruf tersebut dia bertukar dalam bahasa Arab. Jadi huruf itu dalam periwayatan kita kena tengok juga. Kan kadang tu ni huruf ni macam ni huruf ni tidak. Oleh itu apabila kita lihat dalam satu hadis itu, apabila mereka ni meriwayat sebab nak amanahnya mereka terhadap hadis. Kalau dia ragu-ragu sama ada lafaz ni ke lafaz ni, fa'atimu fa'akmilu. Kan? Ada hadis kata bila kamu lihat 30 anak bulan Ramadan itu, maka kamu fa'atimu. Kan? Kalau tak nampak dia kata, tak nampak anak bulan tu fa'atimu, kamu sempurnakan. Maka ada satu hadis kata fa'akmilu. Atimu akmilu. Nampak cara zahirnya maksud atimu sempurna, akmilu pun sempurna. Tapi maksud bahasa Arab lebih mendalam daripada itu. Atimu kita habiskan. Akmilu ni kita kena sempurnakan semua sekali. Macam tu. Jadi itu dia ada perbezaan maksud dari sudut bahasa Arab. Jadi perlu kepada perbahasan bahasa tersebut. Dan ilmu ada ilmu khusus dalam ilmu hadis. Oleh itu adanya buku-buku syarah hadis dalam Sahih Bukhari syarah oleh Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari. Kitab Sahih Muslim dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sendiri, Imam Nawawi sendiri syarah Sahih Muslim. Dan kitab yang diiktimad padanya, kan? Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim Al-Hajjaj. Kitab Sahih Bukhari, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Itu Ibnu Hajar Asqalani dah banyak, beratus-ratus. Kitab syarah ni banyak. Sahih Bukhari Muslim ni terlalu banyak. Berpuluh-puluh tafsir dia punya syarahnya. Sebab nak syarahkan makna-makna itu bukan senang. Dia bukan satu perkara yang mudah. Oleh itu perlu kepada ilmu yang meluas, terutamanya bahasa Arab itu sendiri. Sebab apa? Teks syarah itu dalam bahasa Arab dan perlu difahami dalam bahasa Arab. Kemudian dia kata, wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al-ahadith lima ishtamalat alayhi min al-muhimmat واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات وذلك ظاهر لمن تدبره وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويدي واستنادي وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والإصباح. Dan adalah perlu bagi setiap orang yang cintakan, yang mahukan akhirat untuk mengetahui hadis-hadis ini. Kerana ia merangkumi perkara-perkara penting iaitu di dalam agama dan ia mengandungi pemberitahuan bagi semua ketaatan, dan hakikat ini adalah amat nyata bagi mereka yang membacanya dengan tadabbur, iaitu penghayatan yang penuh lah. Dan hanya kepada Allah lah tempat pergantunganku, dan hanya kepadanya penyerahanku dan sandaranku, dan hanya baginya lah segala pujian dan nikmat, dan hanya dengannya lah taufik bagi melaksanakan ketaatan dan keselamatan, pemeliharaan dari dosa dan juga kesalahan. Jadi itulah mukadimah yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Dia sebut di sini adalah, dia kata, dan adalah perlu bagi setiap orang itu cintakan akhirat, mahukan akhirat itu, mengetahui hadis-hadis ini. Man yuridillah, dalam hadis Nabi SAW kata, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sesiapa yang Allah mahukan dia kebaikan dunia dan akhirat. Man yuridillahu bihi khairan. Jika Allah mahukan dia itu kebaikan, maksudnya kebaikan dunia dan juga akhirat. Yufaqihu fiddin, dia faham akan agama ini. Ini maksudnya. Siapa yang mahukan akhirat, maka hadis inilah, maka dia perlu tahu hadis-hadis ini. Kerana hadis-hadis inilah hadis yang mengenai pemberitahuan, menceritakan tentang ketaatan kita, ibadah kita, amalan kita, syariat kita. Inilah hadis-hadisnya. Maka dia faham hadis itu. Oleh itu dia kata apa? Dan dia adalah amat nyata bagi mereka yang membacanya dengan tadabbur. So baca hadis-hadis ini, dia telah memahami agamanya. Siapa yang memahami agamanya, Allah berikan dia segala bentuk kebaikan dunia dan akhirat. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah mahukan dia itu kebaikan dunia dan juga akhirat, maka Allah fahamkan dia akan agama. Maka kita faham, kita belajar agama. Jika kita belajar agama, Allah berikan kebaikan dunia dan juga akhirat. Itu kita akan belajar. Jadi belajarlah. Paling kurang kita belajar hadis 40. Tak boleh baca hadis Sahih Bukhari, tak boleh baca hadis Sahih Muslim. 4,000 hadis dalam tu. Ya. Tak boleh baca. Baca 40 hadis, kita faham agama itu. Tadabbur lah sikit. Ya, faham. Jadi kita insya-Allah kita akan baca hadis ni, kita faham.
InsyaAllah dipanjangkan umur kita. Saya lah sebab saya yang mengajar ni. Ya, mudah-mudahan lah insyaAllah kita habiskan 40. Pendek je hadis 40 pun, tak banyak, 42 hadis. Dia panggil hadis 40. Okey. Jadi itulah, kemudian dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah lah tempat pergantungan. Kita semua, kita ni bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah lah yang memberi taufik kepada kita untuk melaksanakan segala sesuatu. Kalau dia tak dapat buat, dia mati sebelum dia buat, itulah taufik itu daripada Allah yang memberikan, dia boleh berjaya dia buat melakukan. Maka dia buat siap 42 hadis. Maka disebut sini dia kata apa? Wa bihi taufiq wal ismah, dan baginya lah, dengannya lah segala taufik. Taufik ni dia boleh buat, asal dapat melaksanakan, menyelesaikannya. Taufik kepada Allah Taala. Dan taufik tu ada dua. Taufik tu ada dua. Taufik hidayah. Taufik dia tahu itu kebaikan. Itu dia tahu. Itu taufik. Allah berikan dia tu. Dia ada dua bentuk hidayah. Hidayah tu taufik dan hidayah tu taufik. Hidayah ni Allah berikan petunjuk kepada dia. Oh, ini baik. Dia tahu sembahyang 5 waktu itu wajib kena buat. Dia tahu sembahyang jemaah waktu subuh berjemaah itu bagus. Dia tahu. Itu hidayah. Tetapi dia ada satu lagi, hidayah tu taufik. Hidayah untuk melaksanakan. Dia dapat buat benda tu. Dia tahu benda tu tapi dia tak buat. Masalah. Berapa ramai kita dengar, kita dah sendiri kadang tu, dengar azan, kita pergi masjid. Kita kan ada kerja kan. Siapa? Tak ada taufik. Siapa? Berapa ramai orang dengar azan tak pergi masjid. Sedangkan dia tahu masjid tu kena pergi, sembahyang jemaah tu kena pergi. Memanglah tak wajib. Tapi dia tahu bahawa Nabi ajar kita suruh sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah tu kena pergi. Kalau kita tak ada kerja, tak ada apa. Kan? Taufik itu Allah yang beri kepada kita. Hati kita, menggerakkan hati kita untuk pergi ke masjid itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu kita minta, ya Allah, berikanlah aku taufik untuk aku melaksanakan perkara tersebut. Kita tahu dah kebaikan, tapi tak buat. Yang masalah juga. Jadi kita, kalau kita dapat kebaikan, ditunjukkan kebaikan, maka kita minta taufik pada Allah Ta'ala. Itulah doa segala para Nabi. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa, bila Allah Ta'ala perintahkan untuk berdakwah kepada Fir'aun itu. Fir'aun ni raja paling zalim lah. Dia mengatakan bahawa dia tu Tuhan, Fir'aun. Tapi Allah SWT suruh Nabi Musa pergi jumpa Fir'aun ini. Kan? Wa qula lahu qawlan layyinan. Maka berkatalah kamu berdua kepada Fir'aun ini dengan kata-kata yang lemah lembut. Orang yang sombong, angkuh itu Allah kata cakap baik-baik. Kan? Ni kan kita dengan siapa-siapa saja kita nak berdakwah macam tu. Orang ni tak kata tak, dia salah ni, keluar Islam. Tu orang Islam dah tu. Kamu keluar Islam ni. Bid'ah kamu ni, khurafat. Habis. Tak boleh, kita tak boleh macam tu. Ini kan Nabi Musa alaihi dengan Fir'aun yang mengaku dia tu Tuhan. Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan paling tinggi, kata Fir'aun. Apa doa Nabi Musa, dia rasa dia tak mampu. Tapi dia macam ni, dia kata Rabbi syrah li sadri. Doa Nabi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia minta kepada Allah Ta'ala. Pertama, arahan Allah Ta'ala suruh pergi jumpa Fir'aun untuk berdakwah kepada Fir'aun. Maka dia minta, Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, wahai Tuhanku, terangkan hati aku. Pertama, terangkan untuk terima perintah itu. Bukan senang. Kalau kita kata mudah je nak pergi, tak, bukan senang. Kita nak buat tu bukan senang. Perintah itu bukan senang kita nak terima. Sebab keadaan kita tidak membenarkan. Kita rasa kita payah. Oleh itu Nabi Musa, dia faham, dia tahu diri dia. Ya Allah, terangkan hati aku boleh terima perintah itu. Bukan senang. Bukan perkara yang senang. Nak sembahyang jemaah, nak pergi solat, jaga solat, nak jaga ibadah kita, nak jaga daripada maksiat. Bukan senang. Ya Allah, terangkan hati aku untuk terima perintah yang kamu suruh aku buat. Itu dia. Rabbi syrah li sadri. Wahai Tuhanku, terangkan hati aku untuk terima perintah itu. Itu pertama. Boleh terang okey lah. Kalau tak boleh terima, payah. Apalah. Kita persoalkan Allah Ta'ala pula. Rabbi syrah li sadri. Wa yassir li amri. Maka permudahkan. Dah terangkan hati kita, mudah kita terima perkara tersebut. Perkara kedua yang sangat penting adalah mudahkan urusan tu. Kalau ada Allah Ta'ala buat, berikan ujian macam-macam, nak pergi sana payah. Nak buat kerja tu payah. Macam-macam cabaran. Benda tu kita terima, tapi payah. Payah juga. Kita minta Allah Ta'ala suruh mudahkan ini, supaya Allah berikan taufik, memudahkan perkara tersebut, supaya kita boleh melaksanakan. Nak pergi masjid dah, dapat dah tahu dah, memang kita nak pergi masjid dah ni. Hujan lebat aja, kereta rosak aja. Dia mula dah ujian macam tu. Kan? Kita mula dah. Payah.
Ya Allah, wa yassir li amri, pemudahkan urusan aku. Itu cara doa Nabi. Para Nabi berdoa macam tu. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan dia khususkan doa untuk memudahkan dia berkata. Sebab apa Nabi Musa AS tidak berkata dengan baik, tidak fasih dia bercakap, tak jelas apa dia cakap. Maka dia minta, ya Allah, pemudahkan aku boleh bercakap dengan elok. Sebab apa? Fir'aun mempelekehkan Nabi Musa AS disebabkan dia tidak pandai bercakap dengan baik. Jadi itulah kita minta supaya Allah SWT berikan taufik kita dapat membaca hadis ini, kita dapat memahaminya, kita dapat mentadabburnya, kita dapat menghayatinya, kita dapat mempraktikkannya. Itu kita minta taufik kepada Allah Taala. Seperti mana Imam Nawawi rahimahullah minta taufik kepada Allah Taala dapat menyiapkan buku hadis. Kan kita minta taufik supaya kita dapat beramal. Itu yang kita nak. Bukan hanya kita faham, kita tahu tadabbur, pergi dah, saya pergi kelas dah, belajar dah 40 khatam dah kan. Tapi tak beramal apa? Taufik tak ada. Hidayah dapat ada, taufik tak ada. Ya, jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita, dapat melakukan. Kita boleh terima apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan taufik Allah Ta'ala. Kita minta sentiasa minta taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah doa kita seharian yang patut kita minta kepada Allah Ta'ala. Jadi seterusnya adalah hadis yang kita akan baca. Hadis yang pertama. Ini baru masuk hadis. Berapa kali dah kita masuk ni. Hadis yang pertama, 7 suku. Nak berhenti pukul berapa? 7.30. Okey. 7.30 saya berhenti. Boleh? Hadis yang pertama. Niat adalah asas segala amalan di dalam syariat Islam. An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Wa Abu al-Husain al-Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladhaini huma asahul kutubil al-musannafah. Yang bermaksud daripada Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, wafat pada tahun 23 Hijrah. Beliau berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu hanyalah dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap individu itu hanyalah apa yang telah diniatkan. Barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrah itu adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu adalah kerana dunia yang akan dimilikinya atau wanita yang akan dikahwininya, maka hijrah itu adalah kepada apa yang telah dia niatkan hijrah kerana. Itu diriwayatkan oleh 2 imam ahli hadis, iaitu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari, dan Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Semoga Allah meridai mereka berdua menamakan hadis ini, dan di dalam kedua-dua kitab sahih mereka yang merupakan kitab yang paling sahih pernah dikarang oleh para ulama Islam. Jadi inilah hadis yang pertama berkaitan dengan niat. Segala dalam Islam itu adalah asas dia adalah niat. Kita nak buat segala mesti dengan niat. Oleh itu Nabi sebut apa? Innamal a'mal. Innama dalam bahasa ada bagi adatul hasr. Adatul hasr maksudnya satu dipanggil particles. Dia panggil kata sendi. Untuk mengatakan kata sendi, dia satu huruf yang menunjukkan hanya saja. Innama, hanya saja, tak ada dah benda lain. Hanya setiap amalan itu, setiap apa yang kita nak lakukan mesti ada niat. Kita nak buat tu mesti ada niat, kecuali kita tak sengaja. Kan kita kata saya tak sengaja. Kan? Sebab apa kita tak niat pun kita nak buat benda tu. Jadi setiap apa yang kita lakukan mesti dengan niat. Kan? Mesti dengan niat. Kecuali orang tu orang gila lah kan. Tak ada akal. Itulah yang ceritanya. Tapi kalau orang yang betul-betul berakal, dia buat mesti dengan niat ada. Melainkan tak sengaja. Tu orang tanpa niat. Oleh itu dia panggil tak sengaja. Tanpa niat dia panggil. Dan tanpa niat itu tidak diambil kira.
Dan apa yang kita lakukan semua dengan niat. Jadi apa saja dalam Islam ni, apa yang kita nak lakukan, bukan Islam saja, apa saja kita mesti dengan niat. Kita ada niat kita untuk kita lakukan itu. Kita ada tujuan kita nak buat benda tu. Kan? Kita nak pergi sekolah, kita nak pergi kerja, semua tu, kita nak pergi masjid. Semua tu dengan niat. Innama, hanya saja setiap amalan itu dengan niat. Nabi kata, memang kena niat. Dan dalam Islam juga. Itu dia Nabi kata. Maka para ulama mengatakan, maka dalam Islam itu jugalah dengan niat juga. Innamal a'malu bin niat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sehanya setiap bagi orang itu apa yang diniatkan. Dia niat, itulah dia dapat. Dia niat dia pergi masjid untuk pergi sembahyang, maka itulah dia dapat. Dia niat pergi ke kerja untuk bekerja untuk menafkahkan keluarga, maka itulah dia dapat. Maka hadis ini panjang, dia cerita tentang orang yang mahu berkahwin. Dia niat berhijrah tu nak kahwin, maka dapat dia kahwin tu. Kan? Apa yang dia niatkan, dia dapat. Itu dia. Jadi kita kena niat molek-molek. Maka Nabi SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap seorang itu apa yang diniatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kerana Allah, dia pergi hijrah. Ini kisah hijrah daripada Mekah ke Madinah. Siapa yang hijrahnya kerana Allah, dia pergi hijrah tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala juga Rasul, maka hijrahnya diterima oleh Allah dan Rasulnya. Allah yang terima. Bila Allah terima, maksudnya mendapatkan ganjaran daripada Allah Taala, dapat keridhaan Allah Taala. Allah sayang pada dia. Itu maksudnya. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibah. Jika hijrahnya untuk habuan dunia, ini masalah. Awi mura'atin yang kihu, ataupun wanita yang ingin dikahwin. Nabi buat dua. Pertama umum, kedua tu khusus. Khusus contoh. Kan? Siapa yang melakukan hijrah itu untuk mendapatkan habuan dunia. Macam-macam habuan dunia. Dapat pangkat, nak dapatkan pangkat, nak dapatkan nama, nak dapatkan gelaran. Itu. Kan? Nak dapatkan habuan dunia lah, apa saja kat dunia ni. Kan? Nak dapat duit dan sebagainya. Kalau di hijrah tu kerana benda tu, ataupun Nabi kata awi mra'atin yang ataupun wanita yang ingin dikahwini. Awak dikhusus pada wanita. Sebab tu kisahnya ada seorang itu dia nak kahwin. Ya. Maka dia kata kalau kamu pergi hijrah kamu kahwin dengan saya. Ya. Maka kisah nanti saya akan cerita kisah itu. Kita cerita dulu tentang perkara ini. Maka dia dapatlah kahwin tu. Dia berhijrah dapatlah kahwin. Sebab apa? Setiap orang itu apa yang diniatkan tu dia dapat. Maka kita kena betul-betulkan niat kita. Jadi kita niatlah kita pergi masjid, kita pergi belajar. Niat yang pertama sekali apabila kita belajar, niat berbagai-bagai. Tu caranya. Niat berbagai supaya dapat semua niat-niat tu. Kan? Saya belajar, ni pertama saya nak belajar. Pertama, datang belajar, niat nak belajar. Kedua, niat untuk memahami. Ketiga, niat untuk praktik. Keempat, untuk kita sampai kepada orang lain. Kan dah 4 niat tu. Keempat-empat itu Allah beri ganjaran dengan apa yang kita niatkan itu. Itu penting, kita niat macam-macam. Kita perlu niat, perlu jelaskan niat kita. Jangan kita mamai niat. Niat ni satu perkara yang sangat penting. Dia memberi kesan dalam kehidupan kita, memberi kesan terhadap akhirat kita. Sebab Allah beri ganjaran dengan apa yang diniatkan. Dan tidak ada orang boleh tahu tentang niat kita melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta malaikat al-muqarrabun pun tak dapat tahu niat hati kita ni. Hatta syaitan pun tak tahu niat hati kita. Allah sahaja yang tahu. Allah sahaja yang tahu. Jadi kita kena niat dengan betul. Jadi hadis ini, itu secara umumnya maknanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini adalah khalifah, dahulu itu disebut an Amiril Mukminin. Sebelum anak Umar ni. Sebelum tu dia kena cerita tentang jalur tu dulu. Hadis ini adalah hadis yang sahih bila sebut diriwayatkan oleh 2 orang perawi hadis yang dipanggil Al-Bukhari wa Muslim. Itu imam dalam hadis. Imam para hufaz hadis ni dia lah. Tak ada orang challenge lepas tu. Selepas dia lah. Sebelum tu ada je. Kan? Selepas dia tak ada orang boleh challenge macam dia. Tu hebatnya Imam Al-Bukhari ini. Dan imam hadis ini adalah hadis yang gharib. Hadis gharib ni maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh seorang-seorang. Hadis ini dari sudut bilangan perawi dalam meriwayatkan hadis, dia ada 3 bentuk. Ada 4 bentuk. Al-khabaru, kata Ibn Hajar Al-Asqalani sebut. Al-khabaru, kena ilmu ni kena hafal. Tu je saya sebutnya. Ilmu ni kena hafal, bukan kitab. Kan? Yalah kadang kita tak hafal semua. Tapi kena tahu, kena ingat.
Ilmu dia kena belajar. Al-khabaru imma an yakuna bila adadin muayyan atau ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain atau bihima atau biwahid. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه والثاني المشهور وهو المستفيد على رأي والثالث العزيز والرابع الغريب وكلها سوى الأول آحاد. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani menyebut khabar ataupun hadis. Dia sama kita sebut khabar, sebut hadis, kita sebut sunnah, semua tu bermaksud hadis. Semua sama, sinonim sama aje. Ya. Athar, khabar, hadis, sunnah, itu semua sama aje. Tak ada beza. Kan? Cuba kita kata sebut hadis, kita sebut sunnah, athar, khabar, ni sebut khabar. Al-khabaru imma an yakuna bila adadin muayyan. Dari sudut bilangannya, sama ada dia tidak mempunyai bilangan tertentu. Banyak tapi tidak ada mempunyai bilangan yang tertentu. Au bila ada au ma'a hasrin bima fawqa al-ithnain, ataupun dia ada bilangan tertentu tapi lebih daripada dua. Au bihima, ataupun dia oleh dua orang bihima. Au biwahid, ataupun dia oleh seorang. Ada 4. Pertama, tanpa bilangan tertentu. Ramai yang tanpa bilangan tertentu. Yang kedua, lebih daripada 2, ada bilangan tertentu. 3, 4, tidak ada bilangan tertentu. Yang kelima, yang ketiga, al-aziz. Yang ketiga adalah dia akan dua orang. Yang keempat adalah seorang. Wal awalul mutawatir, yang pertama dia panggil hadis mutawatir. Hadis yang tidak ada bilangan tertentu dia panggil hadis mutawatir. Hadis mutawatir tidak boleh kita bincangkan tentang sahih tak sahih, sebab dia dah mensahih dah, sebab ramai. Al mutawatir al mufidu lil ilmi al yaqini bi syurutih. Dia adalah ilmu yang yakin, dia panggil ilmu daruri. Maksudnya kita terima je. Sebab apa dia mutawatir tak boleh, tak ada dah kita kata sahih sebab dia mutawatir. Bila mutawatir, orang ramai meriwayatkan hadis tu, maka hadis itu tak ada dah kita cerita dia tak boleh terima. Dia dah jadi ilmu daruri, perkara yang patut kita terima, dah tak boleh sanggah. Okey. Al-mufidu lil ilmi al-yaqini bi syurutihi, dengan syarat-syaratnya. Wasani al-mashhur wa huwa al-mustafidu ala ra'i. Yang kedua adalah hadis itu nama dia masyhur. Itu hadis yang diriwayatkan oleh lebih daripada 2, 3, 4, 5 macam tu. Wasani al-mashhur wa huwa al-mustafidu ala ra'i. Dia dinamakan juga masyhur ini dipanggil al-mustafid. Istilah dia. Sama ada disebut masyhur ataupun mustafid. Walaysa syartan lis sahih. Bukan dia satu syarat daripada hadis sahih. Siapa ada ulama mengatakan itulah hadis sahih dia kata. Dia kata hadis sahih syaratnya sahih Bukhari Muslim. Dia kata dalam Bukhari itu syaratnya hadis itu mesti ada masyhur. Itu. Wathalitsul aziz. Bukan yang tadi. Wathalithu al-aziz. Yang ketiga dia panggil aziz. Dia oleh dua orang. Walaysa syartan li sahih. Ini kan dia. Yang kat sini bukan tadi tu. Sesilap saya dah ternukil ke depan. Yang ketiga adalah dia panggil hadis itu aziz. Dia akan dua orang. Walaysa syartan li sahih. Bukan syarat kepada hadis sahih Bukhari dalam Bukhari. Masukkan syarat Bukhari mengatakan hadis mesti ada dua orang. Tidak semesti. Wal-rabi'ul gharib, yang keempat dia panggil hadis tu gharib. Itu dia akan seorang. Jadi hadis yang kita dapat ini adalah seorang sampai ke Rasulullah. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini seorang-seorang? Diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Ibrahim, an Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi, an Alqamah bin Waqqas, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Daripada Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim Al-Taimi, daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Umar bin Khattab. Jalur ini tidak ada seorang melainkan mereka ini. Kan, daripada Yahya, tak ada orang lain dah meriwayatkan hadis ini melainkan Yahya. Dan tidak ada Yahya melainkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tidak meriwayatkan hadis ini melainkan daripada siapa ni? Alqamah bin Waqqas. Dan tidak meriwayatkan daripada hadis ini daripada Umar melainkan itu sahaja. Dia tidak ada orang lain. Maka hadis ini panggil gharib. Sebab seorang. Tapi selepas Yahya bin Sa'id ni ada lebih kurang 700 perawi hadis. 700. Lepas tu jadi masyhur pula hadis tu. Tapi hadis tu gharib, pada asalnya gharib. 4 perawi itu. An Yahya bin Sa'id Al-Ansari, daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, daripada Alqamah bin Waqqas, daripada Umar bin Khattab. Keempat-empat itu satu je. Dia tidak ada orang lain melainkan mereka itu. Selepas itu 700. Para ulama kata 700 perawi selepas itu. Abdullah bin Mubarak dan sebagainya. Kan? Jadi ini dipanggil hadisun gharib. Oleh itu, siapa yang berkata hadis yang di dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu adanya hadis aziz. Bukan, ni dah hadis ni dah gharib dah. Hadis yang di pertama ni dah gharib dah.
Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab yang pertama sekali. Kitabul Iman. Bab Bad'il Wahyi. Bab pada menyatakan permulaan wahyu. Hadis ini diletakkan dalam Sahih Bukhari, kitab Bab Bad'il Wahyi. Bab pada menyatakan permulaan wahyu. Hadis cerita pasal wahyu tapi cerita tentang niat. Kan? Walaupun dia tak cerita tentang wahyu dulu, dia cerita tentang niat. Siapa nak betulkan niat? Pertama sekali para ulama mengatakan dia adalah untuk membetulkan niat kita supaya baca hadis ni dengan niat yang betul. Membetulkan orang yang membaca kitab dia ni, niat yang betul nak baca hadis ni. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah amalan-amalan dan syariat yang akan diturunkan oleh wahyu itu adalah syariat. Dan setiap syariat itu perlu kepada niat. Itu dia. Kalau itu dia letak. Imam Bukhari rahimahullah letak yang pertama hadis ini. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat besar. Dan di antara perawi dalam hadis ini adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dah 7.30. Dah kita kena berhenti pula. Nak cerita pasal Sayyidina Umar sikit-sikit je lah. Tak ada panjang. Jadi itulah yang saya rasa permulaan untuk memahami tentang hadis yang pertama itu hadis niat adalah asas segala amalan di dalam syariat. InsyaAllah kita akan bertemu pada masa akan datang. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.